sebab itulah Masya Allah, al-ilmu qabla al-amal. Kita kena persiapkan ilmu sebelum kita beramal. Yang pertama sekali, dengan kita keluar daripada rumah menuntut ilmu, dipermudahkan kita jalan ke syurga. Ramadan ni pun gerbang syurga. Daripada gerbang Ramadan juga kita akan masuk ke bab Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Pintu yang lebih besar. Yang mana kata baginda sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai-bagai hadis, jarak di antara dua daun pintu syurga ni, jarak di antara dua bandar. Kan? Ada mengatakan 2 bulan perjalanan. Begitu besarnya, begitu luasnya pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada pintu Ar-Rayyan ini, Rayyan ini maknanya hilang dahaga. Masya Allah, daripada pintu itu Allah Subhanahu wa taala akan masukkan setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Masya Allah berpuasa di dunia ini. Dan sudah tentu Masya Allah, untuk kita berpuasa, sudah tentu akan ada perbezaan orang berilmu dengan orang yang kurang ilmu atau tidak ada ilmu. Masuk dalam Ramadan sudah tentu berbeza persiapan kita, berbeza semangat kita. Dengan ilmu ni akan bertambah confident kita, bertambah semangat kita, bertambah kefahaman kita, dan sudah tentu bertambah sempurna sesuatu ibadah yang kita nak kerjakan. Jadi sebab itulah Masya Allah, al-ilmu qabla al-amal. Kita kena persiapkan ilmu sebelum kita beramal. Kalau boleh majlis ini diadakan sebelum menyambut Ramadan. Tetapi dalam Ramadan juga kita adakan pengisian. Sebab ulama kata Ramadan itu 1 bulan. Tetapi dalam kita mengharungi, dalam kita menyambut kedatangan bulan Ramadan ini, maka cara kita menyantuni bulan Ramadan adalah dengan cara kita mengisikan setiap waktu itu dengan amalan. Kata alim ulama, inna likulli amalin waqtun. Setiap amal itu ada waktunya. Wa likulli waqtin amalun. Bagi setiap waktu itu ada amalnya. Jadi kerana itulah ulama bagi tahu, bila kita nak melakukan sesuatu amal, wajib bagi orang Islam mempelajari ilmu tentang amalan yang dia nak lakukan. Dan ini dipanggil ilmu hal. Ilmu hal ini, kalau kita nak berniaga, kita kena wajib belajar ilmu tentang muamalat Islam. Kalau kita nak berpuasa, wajib kita mempelajari hukum hakam tentang berpuasa. Maka kerana itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sudah tentu nilai amal kita ni berbeza dengan orang yang beramal dengan ilmu, dengan orang yang beramal tanpa ilmu. Sebab itulah hari ini Masya Allah, kita duduk dalam majlis ilmu sebagaimana sesuai dengan tajuk kita, sesaat di taman sejuta kerahmatan. Masya Allah, lebih-lebih dalam bulan Ramadan. Ulama kata saat-saat yang berlalu sepanjang bulan Ramadan 30 hari ini adalah saat yang begitu mahal. Tak sama saat dalam bulan Ramadan ini dengan saat di luar bulan Ramadan. Sebab itu kita dapati alim ulama, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan masuk je malam pertama bulan Ramadan, terus Nabi sallallahu alaihi wasallam memaksimumkan ibadah beliau dalam rangka nak merebut peluang kesempatan saat-saat yang berlalu dalam bulan Ramadan supaya tidak sia-sia, supaya tidak luput. Sebab itu kita tengok baginda sallallahu alaihi wasallam malam pertama Ramadan lagi, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashuddu izarahu, Nabi ikat kain pelekat kemas-kemas, dan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan seakan-akan Nabi sudah tidak kenal lagi ahli keluarga. Kenapa begitu seriusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memanfaatkan kesempatan peluang yang Allah bagi dalam bulan Ramadan? Sudah tentu dengan kita mengisi majlis ilmu ini, Masya Allah, saya suka untuk berkongsi sepatah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Hadisnya berstatus hasan. Nabi SAW telah bersabda, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Maukah aku ceritakan kepada kamu dengan amalan kamu yang terbaik? Dalam bulan puasa ni, kita kalau boleh sepanjang bulan Ramadan, kita nak hiasi Ramadan kita ni, taman syurga kita ini, dengan amalan yang terbaik. Kalau kita ada taman di rumah kita, kita nak letak, Ustaz, nak bubuh bunga yang paling comel, yang paling harum. Masya Allah. Baru ni Masya Allah saya pergi ziarah sebuah tempat yang dinamakan University of Life, milik Profesor Syed Hussein Al-Attas
janda baik, Masya Allah. Tempat itu penuh dengan pokok-pokok buah-buahan, pokok bunga-bunga, Masya Allah. Dia pun beritahu sebagaimana kita nak duduk dalam taman bunga, taman syurga yang harum di akhirat. Kita juga bercita-cita nak hidup dalam taman syurga di dunia ini, Masya Allah. Cuma taman syurga ada taman syurga yang fizikal, kita bunga-bunga cantik-cantik. Tetapi ada taman syurga yang maknawi, yang tak nampak. Tetapi sebenarnya taman syurga yang kita sedang duduk ni, kita tak nampak bunganya, kita tak nampak, tak rasa harumnya. Tetapi hakikatnya di sisi Allah Ta'ala, manusia ni, kata alim ulama, ada rohani, ada jasmani. Masya Allah. Jasmani kita suka tengok bunga yang berwarna-warni. Tetapi walaupun bunganya bunga plastik, mungkin tidak harum. Tetapi Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, roh manusia ni. Sebab itu ulama kata, manusia ini diciptakan daripada roh dan jasad. Kata Imam Syahulullah Muhaddis Dahlawi. Maka sebagaimana jasad kita ni, tuan-tuan sekalian, dia ada makanan dia, dia ada dia punya keinginan dia, maka begitulah juga roh manusia ni, ada keinginan dia dan ada makanannya. Maka jasad ni membawa sifat-sifat bahimiah, kebinatangan. Sebab itu di sebelah bulan yang lalu, kita umat Islam, Masya Allah, disajikan, kita telah memperkasakan jasad kita ni, dan hampir semua orang di dunia fikir macam mana nak kuatkan jasad, nak sihatkan jasad, nak cerdaskan jasad. Untuk buat benda ni, semua kita faham, Masya Allah. Kita faham macam mana cara nak sihatkan badan kita, cara nak cerdaskan badan kita, cara nak langsingkan badan kita. Alhamdulillah, benda itu tidak bercanggah pun dengan agama.